Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Perancangan saya untuk menziarah makam Sultan Yahya dari Siak yang terletak di Dungun, Terengganu kesampaian apabila pada 15 Disember 2022 jam 1.38 petang telah sampai ke makam baginda. Misi eksplorasi ke makam baginda ini telah lama saya rancang kerana jarak dari tempat saya di Johor ke Terengganu agak jauh. Jadi perancangan awal sangat penting supaya jadual perjalanan lebih lancar dan teratur. Sejarah Riau sebelum kemerdekaan banyak dipengaruhi oleh sejarah kerajaan-kerajaan Melayu Islam yang terbesar. Di antaranya adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1723 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, iaitu Raja Kecik di Buantan. Raja Kecik wafat pada tahun 1746 dan kemudian diberi gelaran Marhum Buantan. Sepeninggal Raja Kecik, 12 Sultan telah memerintah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah merupakan Sultan ketujuh yang mewarisi kekuasaan tampuk pemerintahan. Sultan Yahya Siak hanya sempat memerintah selama 2 tahun sebelum berpindah ke Tanah Melayu dan mangkat pada tahun 1784 dengan gelar Marhum Mangkat di Dungun. Selepas kemangkatan ayahandanya, Sultan Ismail pada tahun 1782, Sultan Yahya menaiki tahta kerajaan Siak. Pada zaman pemerintahan Sultan Yahya, berlaku pertikaian antara baginda dengan Said Ali. Akhirnya, Said Ali berjaya merampas tahta kerajaan Siak daripada Sultan Yahya. Sultan Yahya telah berundur ke Retih dan seterusnya ke Tanjung Pati di Dungun, Terengganu. Baginda meninggal dunia di Dungun pada tahun 1784 dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Ceh Lijah di Dungun, Terengganu. Lokasi kompleks makam Sultan Yahya Siak ini terletak di Kampung Ceh Lijah yang mana kedudukannya adalah di antara Pekan Dungun dengan Tanjung Jara. Untuk memasuki kawasan makam ini, anda perlu melusuri laluan kampung kerana makam ini bukan terletak di tepi jalan utama. Setelah memasuki laluan kampung, hanya beberapa meter saja anda akan sampai ke kawasan makam berdasarkan petunjuk papan tanda yang telah disediakan. Laluan jalannya adalah berturap dan tiada kesukaran ke kompleks makam baginda dengan menggunakan pelbagai jenis kenderaan. Selain makam almarhum Sultan Yahya Siak, terdapat beberapa buah makam yang lain yang turut berada di dalam kompleks makam ini. Di luar kompleks juga terdapat kubur-kubur di sekeliling kompleks makam ini. Anggaran kubur di sekeliling kompleks ini mungkin lebih dari 10 kubur yang tidak dapat dikenal pasti kerana kebanyakannya menggunakan batu tanda bulat sahaja. Binaan kompleks makam ini dihiasi dengan keindahan seni ukiran Melayu tradisi. Ukiran kerawang dengan teknik ukiran tebuk tembus
antara bumbung atas dengan bumbung bawah menghiasi kompleks ini. Kayu buton yang sering dilihat pada binaan masjid-masjid tua dan rumah tradisional Melayu turut dipasang pada tulang perabung kompleks makam. Seni ukiran tebuk tembus dan ukiran pada kepala tiang di kedua-dua bahagian sisi pagar kayu diilhamkan dari motif tumbuhan alam semula jadi. Reka bentuk kepala tiang ini adalah hasil adaptasi daripada motif kelopak bunga seroja. Motif ini turut diguna pakai dalam reka bentuk nisan lama. Ukiran yang dihasilkan ini seolah-olah memperlihatkan bunga seroja sedang mekar kuntumnya. Lantai kompleks makam ini dipasang dengan jubin berwarna hitam sebagai kemasan di ruangan dalaman binaan kompleks makam ini. Batu nisan pada makam Sultan Yahya Siak ini lebih tinggi kedudukannya daripada aras mata dan kepala berbanding dengan makam di sekelilingnya sebagai tanda status dan kedudukan baginda yang semasa hayatnya sebagai pewaris penguasa dan pemerintah dari Kesultanan Siak. Ada yang berkata wujud kekeliruan fakta tentang turutan pemerintahan almarhum Sultan Yahya Siak ini. Keterangan di sisi pada makam Sultan Yahya Siak ini tertera. Almarhum Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah, marhum mangkat di Dungun, Sultan Siak ke-7, memerintah tahun 1782 sehingga 1784 Masihi, mangkat 1784 Masihi. Sebenarnya kenyataan Sultan Yahya Siak adalah Sultan Siak ke-7 adalah benar setelah ayahandanya Sultan Ismail kembali berkuasa untuk kali kedua selepas berjaya mendapatkan kuasa kembali dari sepupunya Sultan Muhammad Ali, Sultan Siak ke-5. Cuma dalam rujukan senarai Sultan-Sultan Siak di Wikipedia tidak diletakkan nombor 6 pada Sultan Ismail Siak yang telah berkuasa untuk kali kedua. Pada pandangan saya, ini mungkin kerana baginda pernah naik tahta sebagai Sultan Siak ketiga dan untuk berkuasa kali kedua, ia tidak dikira, walhal sepatutnya perlu dikira juga bagi turutan Sultan-Sultan Siak yang berkuasa. Sultan Ismail Siak semasa menjadi Sultan Siak ketiga telah dipaksa oleh Belanda untuk turun tahta dan kemudian baginda telah berkelana selama 18 tahun. Jadi tidak salah jika Sultan Ismail untuk mendapatkan kembali kuasanya atas sebab campur tangan kuasa asing. Apabila Sultan Ismail Siak telah mangkat dan digantikan dengan anaknya Sultan Yahya Siak, sekali lagi berlaku perebutan kuasa apabila berlaku pertikaian antara Said Ali dan Sultan Yahya. Mantan Sultan Muhammad Ali mengutamakan anak saudaranya iaitu Said Ali. Said Ali yang lebih besar pengaruhnya sebagai Panglima Besar Kerajaan Siak berjaya menyingkirkan Sultan Yahya yang dianggapnya kurang cekap dalam memimpin pemerintahan. Dalam kompleks ini juga terdapat makam kekanda Sultan Yahya Siak iaitu kakak baginda yang turut bersama-sama baginda berundur ke Dungun Terengganu bagi mengelakkan diri dari dibunuh oleh Said Ali semasa perbuatan kuasa tersebut. Selain itu, terdapat makam penasihat agama bertaraf ulama kepada baginda dan makam pembesar baginda iaitu makam bendahara. Makam di luar kompleks pula adalah makam para pengikut baginda yang turut bersama-sama baginda berundur ke Dungun Terengganu.
Okey, yang ni macam mana ceritanya? Cerita ni Sultan ni makam Sultan Siak lah. Sultan Yahya Siak. Betul lah cerita yang dia lari daripada, bukan lari lah, berundur daripada Siak. Berundur sebab rampasan kuasa Rampasan kuasa. Lepas tu dia berundur sini lah, kan. Jadi cerita tu tak lari lah. Tak lari lah. Memang betul lah. Betul. Memang rampasan kuasa. Lepas tu ni makam siapa ni? Ni makam ni penasihat agama dalam bidang agama. Oh, penasihat dalam bidang agama. Ulama ke macam mana? Ulama. Ulama lah. Masuk ulama lah. Okey, ulama. Okey, yang ni? Yang ni pembesar dia macam Oh, ni pembesar. bendahara. Bendahara? Bendahara. Oh, macam bendahara tu lah. Okey, bendahara. Lepas tu yang ujung tu? Ni aku tanya tadi, dia kata ni kekanda dia. Oh, kakak dia? Oh, kakaknya pun ikut sekali lah, dia berundur? Dia berundur. Jadi peranan kakak dia tu sebab peranan dia macam mana? Sebab suami dia mempertahankan Sultan Yahya ni. Jadi mungkin kat sana dia terbunuh. Itu yang dia berundur dengan abang dia. Jadi mungkin sebab pertahankan, takut satu keluarga dibunuh lah. Itu yang dia lari sekali dengan ni. Dia ada berapa adik-beradik Sultan ni? Sultan Yahya ni? Sultan Yahya ni dia satu mak satu bapak ni lah. Oh, satu mak satu bapak ni lah. Oh, satu mak satu bapak. Dia dua beradik sepasang, lelaki dengan perempuan. Oh, lelaki perempuan. Ni kakak dia lah. Jadi yang kubur yang dekat luar ni? Dekat luar ni pengikut dia lah. Pengikut dia lah. Oh, kubur-kubur pengikut dia lah. Orang-orang biasa lah. Dia nak orang kira biasa pun ada, panglima pun ada. Oh, panglima ada, orang biasa pun ada. Panglima ada, panglima ada, orang biasa pun ada. Dia berapa ramai masa dia berundur ke sini? Dia berundur dalam 40 orang. 40 orang? 40 orang. Dia naik macam bahtera ke? Dia naik bahtera lah. Bahtera, kapal besar. Kapal besar. Dia ada kaitan tak dengan Raja Kecil? Dia ada kaitan dengan Raja Kecil. Ada. Jadi dia ni kira macam mana? Cucu ke? Anak ke kepada Raja Kecil? Cicit. Kepada Raja Kecil. Cicit. Oh, dia kata cicit lah. Cicit Raja Kecil. Lepas tu yang naik tu pun ada kaitan jugalah dengan Raja Kecil jugalah. Cuma kira rampasan kuasa tu antara saudara mara. Saudara mara lah, macam bapa saudara macam tu. Saudara gitulah. Memang betul dia dikatakan lemah dalam tokoh pemimpinan dia tu. Atau ada benda lain yang dia buat cerita ke apa, yang orang sana lah nak menangkan dia orang ke apa, atau ada sebaliknya? Sebab dalam sejarah dia cakap Sultan Yahya ni lemah dalam pemerintahan. Dari segi apa yang dia tak cakap dalam pemerintahan dia? Dari segi pemerintahan, mungkin dari segi pentadbiran lah rasanya. Sebab dia memang dia akui memang dia tak apa-apa cakap dalam bidang pentadbiran sebenarnya. Tapi macam mana dia pun orang kata kalau orang bertikaikan sebab pentadbiran dia memang benar. Dia tak apa cakap sangat. Tak apa cakap lah. Jadi apa faktor menyebabkan rampasan kuasa tu? Apa yang menyebabkan kalau pemerintahan tu lemah, mesti ada sebab yang berlaku rampasan kuasa. Mesti ada sebab. Sebab ada komplot lah nak menjatuhkan dia. Macam dia ambil kelemahan, dari segi kelemahan dia ni untuk menjatuhkan dia. Macam tu. Ni yang rampas ni anak saudara dia kan. Anak saudara. Saudara kot. Anak saudara kan. Saudara. Agaknya kot. Anak saudara dia. Oh, dia kata anak saudara. Anak saudara. Oh. Jadi dia
orang ambil kesempatan dalam kelemahan dia ni. Sebab dia tak suka perang sebenarnya ni. Dia cakap kalau dia rasa dia boleh mentadbir dengan baik, sebab tu dia bunuh. Itu yang dia berundur tu. Itu yang dia bunuh. Siapa yang ikut dia, ikutlah macam tu lah. Masa dia kat sini, kita dia naik lalu sungai lah. Sungai Muara tu rasanya. Dia dapat keizinan daripada Sultan Terengganu untuk berlindung kat sini. Dia minta perlindungan sebenarnya. Jadi dia bagi tanah untuk dia duduk, orang-orang dia lah. Ada tak segi hubungan kekeluargaan dengan Sultan Terengganu masa tu? Siap ni rasa dari segi ekonomi, dari segi ekonomi, perhubungan ekonomi. Dia perhubungan kekeluargaan ni macam tak ada. Dia dari segi ekonomi lah. Jadi dari segi ekonomi tu ada hubungan akrab lah. Jadi sebab Siak ni terkenal dengan penyebar agama Islam. Tu. Tu yang dia ni pun lah. Boleh warak juga orang ni. Warak juga. Jadi dia datang sini, dia bagikan tanah. Ini ke tanah ni yang dia bagi? Ni ini tanahnya? Ni yang tak diusahakan hutan-hutan ni sampai ke mana tu. Ni tanah dia sebenarnya. Tanah dia. Ni seluas ni lah tanah ni. Istananya kat mana? Dia tak ada istana. Tak ada istana? Macam rumah dia tu rumah besar lah daripada yang lain. Macam tu je. Macam rumah biasa lah gitu. Rumah biasa tapi besar sikit lah daripada orang dari penduduk kampung lah, macam tu lah. Masih ada kekal tak? Dunia tu? Ada kekal tak? Yang boleh kita tengok sekarang ni? Maksudnya? Contoh macam tapak bangunan ke tak nampak tapak bangunan semua, rasa dah tak ada dah. Dah tak ada. Dah tak ada. Kenapa diruntuhkan ke apa? Dah lama sangat. Lama sangat. Dah lama sangat. Dia masa duduk sini ada tak berkahwin dengan orang sini ke apa? Tak ada. Oh tak ada? Tak ada. Dia tak ada berkahwin dengan orang sini. Oh datang sini minta perlindungan saja. Meninggal gitu je. Tapi dia lebih orang lebih rujuk pada dia pasal agama Islam lah. Jadi orang. Tapi ni rasa ni tapak surau tu sana ni. Oh ni tapak surau. Tapak surau ni. Oh. Tapak surau yang Sultan Yahya buat. Ya. Ni tapak surau. Tapak surau ni. Tapak rumahnya yang kau dapat rumah ni yang kau dapat rasa sebelah mana? Mungkin kat sini kot, depan sini kot. Depan sana lah. Sebab dah jadi hutan kan. Aku rasa kalau kita cari-cari tu mungkin batu ke struktur tu masih ada mungkin kot. Mungkin kot. Kira rumahnya besar pokok tu ke apa? Pokok mana? Ni pokok ni. Tinggi pokok ni ke? Yelah dulu kan rumah atas. Rumah atas. Yang ada tiang yang ada kaki dia. Jadi boleh digambarkan ini macam tinggi rumahnya lah. Ni tinggi rumahnya. Orang dulu kalau rumah dia tak jauh daripada surau. Jadi ada nak Sultan ada nak cakap apa lagi? Dia nak sampaikan apa lagi? Tak ada. Era dia dah berlalu, dia kata. Era dia dah berlalu lah. Tu je dia cakap. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.